الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita doa sama-sama zikir pagi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Saya hormati Tuan Pengurusi, Tuan Haji Jamaluddin, Serta Jaduran Kuasa, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Pada pagi ini dapat kita bertemu untuk menyambung kelas tadabbur kita menerusi surah As-Sajdah. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan melihat ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15. Oh, salah nombor. Jazakallah khairah. Ayat 14 hingga 15. Ayat 14 kita dah tengok dah minggu lepas. Betul. 15-16. Salah sebut tadi. 15-16. Okey. Jadi kita sedia maklum dalam ayat ke-15 ini merupakan ayat apa? Ayat yang mengandungi atau disebut sebagai apa? Ayat sajadah lah. Ayat sajadah. Jadi insya-Allah seperti biasa sebelum kita mulakan kelas kita akan bacakan dulu ayatnya. Jadi kemudian lepas kita baca ini kita disunatkan untuk sujud tilawah lah atau sujud sajadah. Jadi bagi yang masih dalam keadaan berwuduk boleh kita sujud selepas kita membaca ini. Bagi yang mungkin tidak berhadas, sudah berhadas, boleh saja ditangguhkan sekejap selepas habis kuliah. Maka dia berwuduk dan dia melaksanakan pun tiada masalah. Baik, kita baca sama-sama dengan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yu'minu biayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjada. وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Kita lihat dulu terjemahan dia. Innama maksudnya sesungguhnya tidak lain. Innama maksudnya apa? Sesungguhnya tidak lain. Yu'minu. Yu'minu biayatina allazina. Orang-orang yang ia beriman terhadap ayat-ayat kami. Orang-orang yang ia beriman terhadap ayat-ayat kami ataupun ia beriman terhadap ayat kami ialah orang-orang yang apabila zukkiru diperingatkan mereka terhadapnya, terhadap ayat-ayat Allah. Dibacakan ayatnya, diberikan peringatan terhadapnya, kharru, maksud kharru telah menyungkur oleh mereka. Maksudnya daripada keadaan menyungkur tu apa dia? Daripada keadaan tegak, kemudian dia merebahlah. Daripada keadaan tinggi kepada keadaan yang rendah, itu kharru sujjadan, dalam keadaan orang-orang yang sujud. Dalam keadaan orang-orang yang sujud. Lalu wasabbahu, dia bertasbih, mereka bertasbih. Mereka mensucikan Allah itu dengan pujian bagi Tuhan mereka. Wahum la yastakbirun,
dalam keadaan mereka mereka menyombongkan diri. Justru mari kita sama-sama melaksanakan sujud tilawah. Dan bacaan dalam sujud tilawah tu apa dia? Mungkin kita boleh baca sama-sama dulu kan? Sajada wajhiyalladzi khalaqahu wa sawwarahu. Ada setengah bacaan dia tak ada wa sawwarahu, tak ada masalah. Ada setengah riwayat, ada yang khalaqahu, lepas tu terus dia wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu wa ahsanal khaliqin. Baik, kita sambung ayat yang ke-16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa maksud ayat yang ke-16 pula? Tatajafa junubuhum, telah jauh oleh ia ataupun telah jauh oleh lambung-lambung, iaitu rusuk-rusuk bagi mereka. Anil madaji'. Siapa mereka ni? Orang-orang yang disebutkan nama Allah tadi tu. Orang-orang yang disebutkan ayat-ayat Allah lalu menyungkur sujud itu, mereka itu sifat mereka antaranya ialah lambung-lambung mereka jauh anil madaji', daripada tempat-tempat tidur, iaitu tempat-tempat tidur mereka lah. Jadi dimasukkan jauh daripada tempat tidur mereka ini ialah kurang tidur. Dia sedikit tidur pada waktu malam. Maksudnya dia akan menggunakan sebahagian malamnya untuk yad'una rabbahum, mereka beribadah. Yad'una, mereka beribadah. Yad'una boleh terjemah mereka berdoa ataupun mereka beribadah. Rabbahum, akan Tuhan mereka, khaufan, dalam keadaan takut, wa tama'an, dan dalam keadaan tamak. Tamak, apa maksud tamak? Tamak ni sangat-sangat menginginkan. Tamak ni maksud dia apa? Sangat-sangat menginginkan. Dalam bahasa Melayu, tamak ni kira orang yang macam, kalau kita sebutlah penggunaan bahasa dalam bahasa kita, dia gopoh, gelojoh. Kalau masa sekolah dulu, cerita apa dia? Sebagai peribahasa, jangan jadi orang yang tamak, anjing dengan bayang-bayang. Itu untuk kebiasaan dalam penggunaan bahasa Melayu lah. Tamak ni rupanya dalam bahasa Arab. Maksud tamak tu macam kita faham, sangat-sangat menginginkan. Tapi untuk apa? Untuk syurga. Untuk syurga kena ada perasaan apa? Tamak. Kenapa boleh dengan syurga dengan tamak? Sebab tamak dengan syurga ini tidak mengambil hak orang. Sebab syurga masing-masing akan dapat tempat masing-masing. Semua orang akan berpuas hati dengan masing-masing punya bahagian dalam syurga. Tapi kalau dunia ini, kalau tamak, sifat tamak dalam dunia ini, maka tak dapat tidak, pasti akan berlaku cantas mencantas. Dalam syurga memang kena disuruh apa? Fastabiqul khairat wasari'u, kena berlumba-lumba, kena bersegera, kena ada perasaan tamak nak dapatkan syurga Allah yang luas, yang kekal abadi, yang penuh kenikmatan itu. Wa mimma, dan orang yang menyungkur sujud itu juga mereka ialah apa dia? Sebahagian daripada apa yang razaqnahum, telah memberi rezeki oleh kami akan mereka, yunfiquna, mereka membelanjakan. Baik, itu terjemahan ayat 15 dan ayat yang ke-16.
pada pertemuan yang lepas, iaitu 2 minggu yang lepas lah, sebab minggu lepas tak dapat hadir. 2 minggu yang lepas, kita bincangkan ayat yang ke-13, 14. Dan topik perbincangan kita berkaitan apa? Cuba tengok nota balik. Berkaitan dengan kehendak Allah, iradah. Jadi Allah, kita dah baca daripada awal surah As-Sajadah, bagaimana Allah cerita tentang kejadian alam, kemudian kejadian ataupun penciptaan manusia. Macam mana Allah cipta manusia dalam keadaan daripada setitis air mani, ataupun sebelum tu lagi daripada tanah, asalnya tanah. Kemudian zuriat Nabi Adam daripada air mani. Kemudian Allah jadikan dia sebaik-baik kejadian. Macam mana sebaik-baik kejadian? Macam mana Allah sempurnakan kejadian manusia itu? Antaranya dengan menjadikan satu makhluk yang dia ada alat makrifah, pendengaran, penglihatan dan hati. Apa fungsi pendengaran, penglihatan dan hati itu? Untuk mendengar arahan-arahan dia. Jadi yang kita bincangkan tentang kehendak. Kehendak ni ada 2 jenis lah. Kan? Kehendak ada 2 jenis. Iaitu satu kehendak dalam kejadian. Allah berkehendak nak jadikan manusia tidak sama seperti haiwan. Dan dalam Quran banyak jelas Allah tunjukkan apa dia. Manusia ni tak sama dengan haiwan. Sebab tu siapa yang tak gunakan alat makrifah tadi, baru Allah samakan. Maksudnya asalnya tidak sama. Jadi Allah berkehendak nak cipta apa sahaja. Ada yang tak berjalan, makhluk Allah, iaitu pokok. Tak berjalan. Tapi manusia, dia perlu berjalan, dia perlu bergerak. Dalam surah Al-Mulk kan kita dah sebut dah, dulu kita belajar Al-Mulk ke. Allah suruh apa dia? Berjalanlah kamu segenap penjuru bumi. Bukan suruh berjalan-jalan tu tak ada apa tujuan. Maksudnya kita boleh bergerak untuk tujuan-tujuan yang diperintahkan oleh Allah. Itu apa dia? Itu iradah kauniyah. Allah nak cipta kita macam mana? Hidung kita tengok cantik ke bawah kan? Kalau hidung kita Allah cipta ke atas macam mana? Tapi Allah cipta ke bawah. Kalau ke atas, kalau hujan, habislah. Masuklah air itu bertakung. Jadi masalah. Tapi tidak, Allah berkehendak nak cipta manusia. Macam inilah sifat dia. Tapi pada masa yang sama, Allah juga ada kehendak untuk menyuruh. Yang itu namanya kehendak apa? Satu lagi? Syar'iyah. Kehendak syar'iyah. Allah suruh kita beriman. Itu kehendak Allah tak? Boleh tak kita kata, saya tak nak beriman, nak ikut kehendak saya? Tak boleh. Sebab hidup kita ini mesti ikut kehendak siapa? Kehendak Allah. Cuma setengah kita memahami kehendak ni satu je. Itu yang kalau berlaku apa-apa, dia kata apa? Nak buat macam mana? Kenapa kamu ni tak nak berubah lagi? Nak buat macam mana? Allah cipta aku macam ni. Kenapa kamu ni masih lagi hidup berfoya-foya? Dia buat macam itulah kononnya kan. Beritahu apa dia? Allah cipta aku macam ni. Betul ke salah? Memang betul dia tu Allah yang ciptakan dia. Tetapi Allah juga memerintahkan dia dengan kehendak Allah untuk dia beriman. Jadi sekarang kalau dia tak nak beriman, siapa yang memilih? Dia sendiri yang memilih. Jadi Allah telah mencipta manusia ni, set dia itu ataupun dia punya kejadian dia itu adalah dia boleh memilih kehendak-kehendak Allah ataupun perintah-perintah Allah. Itu yang kita bincangkan dulu. Tapi orang-orang yang ingkar kepada Allah, surah As-Sajadah ini, bila turun ayat Quran, mereka kata apa dia? Awal-awal surah As-Sajadah, iftarahu. Mereka bukan nak beriman. Mereka kata apa dia? Muhammad mengada-adakannya. Sekarang ni kalau siapa tak nak beriman kepada Al-Quran, salah Allah atau salah dia? Salah makhluk itu ataupun salah Allah? Boleh tak dia kata, kenapa kamu tak mau beriman? Sebab Allah cipta aku menjadi orang yang kufur kepadanya. Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Kejadian manusia bukan begitu. Kejadian manusia ialah dijadikan dalam keadaan boleh memilih. Okey. Jadi itu yang berlaku kepada orang yang ingkar kepada Allah. Ayat yang ke-10 mereka kata apa? Ayat ke-10 surah As-Sajadah. Mereka kata, adakah kami ketika kami nanti dah dimakan oleh bumi, kami akan dibangkitkan balik? Jadi Allah kata mereka ni orang-orang yang mengingkari hari pembalasan. Bila datang ayat Quran tentang hari pembalasan, mereka mengingkari, itu maksud dia. Tapi bagaimana dengan satu lagi hamba Allah? Ayat hari ini yang kita baca ini. Allah beritahu apa dia? Macam mana hamba yang sebenarnya yang dia mempunyai alat makrifah. Mereka ialah orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Apa bukti beriman?
Itu yang penting. Bukti beriman bukan hanya sekadar dia mengucapkan amanna. Sebab itu dalam surah 2 ayat 8, ni selalu kita jadikan sebagai contoh. Cuba tengok surah 2 ayat 8. Surah Al-Baqarah ayat ke-8. Muka surat yang ke-3. Muka surat yang ke-3. Muka surat yang ke-3, tengok Allah kata apa di situ? Wa minan nas. Betul tak ayat tu? Dan di antara manusia, man yakulu, orang yang ia berkata amanna. Apa maksud dia? Kami beriman. Mereka mengaku, mereka claim, mereka declare, mereka isytiharkan, kami beriman. Kepada siapa? Kepada Allah. Amanna billah wa bil yaumil akhir. Dan kami juga beriman kepada hari kemudian. Tapi apa Allah kata lepas tu? Wa ma hum bimu'minin. Allah menafikan. Allah kata apa dia? Walhal, tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Jadi dalam surah As-Sajdah kita baca tadi, Allah kata apa dia? Sesungguhnya yang beriman kepada Allah tu siapa dia? Orang yang apabila diingatkan mereka terhadap ayat-ayat Allah ini, boleh buka baliklah surah Sajadah kita ayat 15 tadi. Mereka menyungkur sujud. Nampak? Bukan sekadar mengucapkan, tetapi dizahirkan. Sebab ada orang dia mengaku, tetapi Allah kata mereka bukan beriman. Maksudnya iman cukup ke hanya sekadar mengaku? Sebab dalam bahasa Melayu, bahasa mudah bagi terjemahan iman apa dia? Bahasa mudah nak terjemah. Iman Ustaz, tak bahasa Melayu. Itu bahasa Arab lagi. Percaya. Iman itu kalau terjemahan bahasa dia, bahasa mudahnya ialah apa? Percaya. Tetapi yang dimaksudkan percaya bagi perkataan iman bukan hanya semata-mata percaya, tetapi termasuk juga dia mengakui dan dia akur. Dia kena ada semua elemen tu. Iman bukan sekadar percaya. Satu, percayalah. Itu terjemahan yang paling umum sekali. Tetapi dalam iman itu juga mesti apa dia? Akur. Ini. Bila dia akur itu yang menzahirkan apa? Amalan. Tak boleh hanya percaya dan dia mengakui. Percaya ni akui. Tak sekadar akui, tetapi juga dengan bentuk amalan. Baru namanya iman. Apa dalilnya? Surah Sajadah yang kita belajar ni. Kami beriman kepada Allah. Apa lagi perkataan seumpama kami beriman kepada Allah? Macam selalu kita sebut, mari kembali kepada Quran dan Sunnah. Selalu kita sebut begitu. Kita pergi pasar malam ke, pergi mana-mana ceramah ke, ada orang jual poster. Apa dia? Back to Quran. Itu semua adalah slogan dan juga apa dia? Pengakuan. Tetapi mesti dilaksanakan, mesti dibuktikan. Sebab apa? Sebab itulah yang kita kata bila seorang tu Muslim, dia mesti ucapkan apa? Syahadah. Syahadah tu bahasa Melayu apa dia? Syahadah. Persaksian. Dia mesti cakap tu lah, kata dia akur. Bukan hanya sekadar mengucapkan. Justru dalam ayat yang ke-15 ini Allah tunjukkan apa dia? Bila mereka diingatkan tentang ayat Allah, bukti mereka apa dia? Menyungkur sujud. Menyungkur sujud. Lalu dalam fiqh pun memang kita pelajari berkaitan dengan sujud tilawah ini. Jadi sujud tilawah ini bukan sujud yang, apa hukum sujud tilawah? Apa hukum sujud tilawah atau sujud sajadah? Samalah. Apa hukum dia?
Sunat. Tapi sunat yang biasa ke sunat muakkad? Muakkad lah, sunat yang sangat-sangat dituntut. Dalam mazhab Hanafi wajib. Dalam mazhab Hanafi wajib. Mazhab Syafi'i sunat, sunat muakkad. Bagi siapa? Bagi orang yang membacanya, baik di dalam solat ataupun di luar solat, dan juga bagi orang yang mendengarnya. Mendengar kalau dalam solat, ya ini makmum. Tapi kalau makmum, ingat, dia hanya boleh sujud kepada apa yang imam dia baca. Bukan dia solat seorang-seorang, dia dengar orang sana tengah baca Quran, dia dengar orang baca Quran, ayat tilawah, dia sujud ketika itu. Itu tak boleh. Itu batal tak solat dia? Batal. Sebab apa? Dia menambah perbuatan rukun. Tetapi kalau dia ikut imam, macam pagi tadilah, setiap pagi Jumaat, kita baca bersama, imam bacakan untuk kita, lalu kita menyungkur sujud. Itu memang itu yang ditunjukkan oleh sunnah Nabi SAW. Cumanya dalam hukum tu boleh bacalah. Kalau tuan-tuan ada buku fiqh Syafi'i dalam Al-Mu'tamad, lagi panjang diceritakan. Mungkin itu dalam fiqh, memang kita kena cerita betul-betul supaya kita faham. Tapi ingat, fiqh kita belajar ni bukan hanya sekadar nak tahu sunat, wajib, tahu batal tak batal. Kenapa kita belajar fiqh? Belajar fiqh ini ialah bukti ataupun tujuannya adalah untuk kita nak melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba Allah, iaitu uluhiyah tu ataupun ubudiyah kita kepada siapa? Kepada Allah. Jadi ketika kita sujud, apa tujuan sujud? Sujud ni tak boleh melainkan hanya kepada siapa? Kepada Allah sahaja. Dan hanya kalau Allah perintahkan. Contohnya dulu bila Allah ciptakan Adam, lalu Allah perintahkan siapa untuk sujud? Malaikat. Sujud yang macam mana? Ada orang kata bukan sujud, dia kata. Maksudnya hormat. Tak, memang sujud. Sujud yang betul-betul sujud. Kita kata mana boleh sujud? Allah haramkan sujud selain kepada makhluk. Masalahnya yang itu siapa suruh? Yang itu memang Allah suruh. Allah suruh apa sahaja pun mesti kita buat. Bukti apa lagi? Boleh tak kita membunuh seseorang? Boleh tak kita membunuh seseorang? Tak boleh. Tapi ada tak waktu yang kita kena bunuh orang? Ada. Ketika Allah benarkan. Bila Allah benarkan bunuh orang? Dalam peperangan. Jadi dibenarkan. Tiba-tiba dalam perang, tak sanggup dah nak bunuh dia. Sebab Allah tak benarkan kita bunuh orang. Tak bolehlah begitu. Itu contoh. Jadi maksudnya apa dia? Tengok surah 7. Kita sebenarnya hidup ini nak patuh je kepada Allah. Sujud ini lambang patuh. Dan ia merupakan rukun lah dalam solat, itu satu perkara. Tapi dia mengajar kita apa sebenarnya? Iaitu untuk menjadi orang yang patuh kepada Allah. Surah 7 ayat 12. Surah 7 ayat 12. Muka surat 152. Surah 7 ayat 12. Muka surat 152. Jadi Allah kata di situ kepada iblis. Tadi yang saya cerita sikit, apa dia? Bila Allah cipta Nabi Adam, Allah perintahkan penduduk langit untuk buat apa? Sujud kepada Adam. Tapi iblis aba wastakbar. Iblis enggan dan dia menyombongkan diri. Jadi kata Allah, qala ma mana'aka? Apa yang menghalang engkau? Allah tanya kepada iblis. Apa yang menghalang engkau Allah untuk tidak tasjuda, engkau sujud iz amartu? Yang tu yang penting kena gariskan tu. Iz amartu tu, tak kala aku yang menyuruh engkau.
Jadi sebenarnya sujud itu adalah apa dia? Perintah Allah, dan pelaksanaan itu simbol ataupun melambangkan apa dia? Mentaati Allah. Dan sujud itu paling jelas, sebab tak boleh perbuatan lain kepada makhluk melainkan sujud hanya kepada Allah sahaja. Jadi kalau orang tu dengar, macam kita tadi kata, dengar ayat tilawah lalu kita sujud, mendapat pahala yang besar. Bahkan dalam satu hadis Nabi sebutkan, saya baca sini daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Idza qara'a ibnu Adama as-sajadah fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki." Kata Nabi, apabila anak Adam membaca ayat sajadah lalu ia sujud, apa berlaku kepada iblis dan syaitan? I'tazala asy-syaitanu yabki, syaitan menjauhkan diri dan menangis, teriak. Syaitan menangis dan teriak. Macam mana keadaan itu? Itu Nabi ceritakan kepada kita. Jangan pula tiba-tiba kita tengah sujud tilawah, tengok kat ujung ada orang menangis, dia kata apa? Syaitan. Bukan yang tu. Ini syaitan lah, mana nak nampak. Yaqulu, dalam keadaan syaitan tu berkata, ya wailah, celakalah aku ni. Umira ibnu Adam bis sujud, disuruh anak Adam untuk sujud. Fasajada, lalu dia sujud. Falahul jannah, maka baginya syurga. Orang yang sujud itu dia dapat apa? Syurga. Tapi kata iblis lagi atau syaitan lagi, wa umirtu bis sujud, aku juga pernah diperintahkan untuk sujud. Fa asaitu, lalu aku derhaka. Kata iblis, faliyan nar, maka bagi aku api neraka. Besar ke kecil ni sujud ni? Kita kata sunat je, tak nak buat, tak ada masalah, tak adalah dicela orang yang tak nak buat ke. Tetapi yang buat ataupun yang tidak buat, dia kena faham kenapa dia sujud. Itu adalah lambang mentaati kepada siapa? Pencipta dia. Berfungsi tak pendengaran dia? Sebab tu dalam sujud tadi dia sebut apa dia? Wasyaqqa sam'ahu. Kan ada perkataan sam'ahu tu apa maksud sam'ahu? Pendengaran.